Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk ke dalam doa. 我们要一同进入祷告。 Tuhan, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. 主，我们这时候再度来到你的面前， Di dalam segala kesulitan, pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini, biarlah kami boleh tenang di hadapan Tuhan. 主啊，这个时候无论我们遇到怎么大的人生风浪，求你让我们心能够安静在你的面前。 Kami ingin mengingat lagi akan segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. 我们想再度来思考、来思想你在我们生命当中的美善。 Dan kiranya Tuhan, ketika kami akan memperingati Jumat Agung, memandang kembali kepada salib Kristus. 深深的主，当我们要纪念主的受难之日，我们要把眼睛定睛在基督的十字架之上。 Bawalah kami untuk menyadari betapa tingginya dan dalamnya dan lebarnya kasih Tuhan bagi kami. 让我们可以觉悟到上帝所赏赐的爱何等的深高厚度。 Dan biarlah kami boleh merasa cukup di dalam kasih Kristus yang begitu agung bagi setiap kami. 深深的，我们可以感到上帝如此对我们那么大的爱，可以感到满足。 Dan ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, 深深的，当我们一同要思考主你的话语的时候， biarlah jiwa kami boleh diberikan makanan oleh firman-Mu. 但愿我们的灵可以被你所喂养， Hati kami boleh dihangatkan lagi. 我们的心可以再度被点燃起来， Dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kami. 使得在我们生命当中，我们可以荣耀你。 Berkati waktu kami ke depan ini ya Bapa. 恳求你来祝福我们前面的时间。 Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们祷告之奉主耶稣基督的名祈求感恩， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. 主所爱弟兄姐妹早上好。 Hari ini saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-26. 欢迎弟兄姐妹一同来翻开马太福音第26章。 Matius 26 ayat 36 sampai 39 tentang Yesus di Taman Getsemani. 马太福音第26章36到39节有关于耶稣在客西马尼园。 Matius 26 ayat 36 sampai 39 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. 马太福音第26章36到39节，首先用英语来读，之后采用华语。 Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di situ sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 马太福音第26章36节，耶稣同门徒来到一个地方，名叫科西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”他就消往前走，匍匐在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Saudara, kisah Yesus di Taman Getsemani adalah kisah yang mungkin sudah sangat familiar, tidak asing bagi sebagian besar kita. 耶稣在客西马尼园这个故事的话，也许对我们大多数的我们的话，已经不是很陌生了。 Saudara, ini satu kisah di mana Yesus menjelang akhir hidupnya akan disalibkan dan mati di dalam Jumat Agung yang kita peringati setiap tahun. 这就是耶稣在上十字架之前，我们每一年所敬拜的、纪念的受难节之前的事件。 Saya mengajak kita bersama-sama mari melihat lagi saat ini, mengamati apa yang sebetulnya Yesus alami dan Yesus rasakan pada saat menjelang penangkapan dan penyalibannya. 这时候呢，我们一同来探讨，当耶稣被捉拿的时候呢，甚至呢，他要上十字架的时候，他的心是怎么样的一颗心呢？ Lalu apa artinya bagi kita dan bagaimana kita bisa meresponi bagian firman Tuhan ini?
然而这对我们有什么意思呢？然后我们要如何来回应主的这一则的经文？ Saudara, di malam Yesus sebelum ditangkap itu terjadi, saudara, dia mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Taman Getsemani. 当耶稣被捉拿之前的那一夜，他带了他的门徒到一个地方名叫科西玛尼。 Kalau kita membaca beberapa bagian firman Tuhan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa taman ini adalah tempat yang memang biasa Yesus datangi untuk berdoa kepada Bapaknya. 如果我们来往前看几段的经文的话，我们可以看到科西玛尼园就是耶稣常常过去祷告、向父祷告的地方。 Jadi ini bukan satu tempat asing, ini satu tempat yang memang biasa Yesus datangi. 所以呢，这并不是一个很陌生的地方，而是呢耶稣常常去的地方。 Dan kali ini adalah kali terakhir dia berdoa di sana. 这就是他最后一次在科西玛尼园祷告。 Sebelum Yesus naik ke atas salib di 在 Bukit Golgota. 他上十字架之前的最后一次的祷告。 Saudara, Yesus tentu tahu bahwa dia akan segera menggenapi misinya. 耶稣当然很清楚知道，他很快就要成全他的使命。 Bahwa mati di atas kayu salib adalah tujuan utama mengapa ia datang ke dalam dunia ini. 死在十字架上就是耶稣的最终目的，就是他来到这个世界的最终目的。 Tetapi saudara, meskipun dia tahu, dia sadar akan hal itu, saudara, ini bukanlah sebuah tugas yang ringan. 即便他知道觉悟到这个任务，可是呢，这也并不是很容易的一件事。 Dan di tengah segala ketakutan dan kegelisahannya, dia mempersiapkan diri dengan berdoa di tempat favoritnya itu. 在他一切的胆怯、忧伤的过程当中，他把自己预备了，就是他跑在他常常祷告的地方来祷告。 Saudara, biarlah tindakan Yesus ini menjadi teladan bagi setiap kita. 但愿耶稣这样子的举动可以成为我们每个人的榜样。 Saudara, apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi saat ini, bawalah itu ke tempat favorit kita untuk berdoa. 今天无论我们人生遇到任何的一个风浪，要记得把它带到我们所喜欢的地方，我们要向上帝祷告。 Kekhawatiran apapun yang kita alami, ketakutan akan masa depan, kesedihan atau pergumulan melawan dosa, apapun itu, datanglah ke tempat biasa kita berdoa. 无论是我们遇到什么样的问题、什么样的难处，我们要来到上帝面前，我们要以祷告来呈现于他。 Nah, saudara, apakah yang terjadi di Taman Getsemani saat itu? 那时候呢，在科西玛尼园里面，到底发生了什么事？ Matius menyingkapkan sebuah perasaan terdalam dari Tuhan Yesus saat itu. 马太卸开了当时候耶稣的感触。 Dikatakan Yesus merasa sedih dan gentar. 这里讲到说，耶稣很忧伤，甚至呢也感到很胆怯。 Saudara, ternyata semakin mendekati ajal, hidupnya sudah diambang kematian, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi dia. 当他已经进入了他要上十字架之前，然后呢进入死亡，离死亡很近的时候呢，他心里也是感到很忧愁。 Saudara, rasa sedihnya itu semakin intens, semakin kuat, dan dia katakan itu seperti mau mati rasanya. 然后呢，他的那个难处，他的忧愁的话，越来越紧凑，而且他会觉得说想要死一样。 Saudara, kata sedih di bagian ini bisa berarti rasa sakit atau rasa pedih dalam jiwanya. 他这里讲到的忧伤，就是他心里感到很疼痛的意思。 Saudara, begitu sedihnya hatinya, begitu pedih jiwanya, sampai itu mencapai klimaks seperti dia mau mati. 他的心何等的忧伤，何等的疼痛，直到极点，他就几乎要死。 Saudara, saking sedih dan gentarnya Yesus, dia membawa ketiga muridnya yang paling dekat. 耶稣那么忧伤的话，他就带了他离他最近的三个门徒。 Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus, dan dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 他带了彼得跟西比太两个儿子，就是雅各与约翰，他就跟他们说：“你们在这里跟我一起来祷告。” So, berarti sampai di sini kita bisa melihat betapa Yesus itu tidak malu mengakui kerapuhannya di hadapan murid-muridnya. 我们这里看到耶稣也不会感到很羞耻，让他的门徒看到他的脆弱的一面。 Dan dia meminta dukungan daripada mereka. 甚至呢，他要求他们的鼓励。 Saudara, ini satu teladan penting bagi kita. Sebagai gereja, kita tidak bisa hidup sendirian.
这也是一个很好的榜样，就是作为教会，我们不能孤零零的自己来度过生活。Kita tidak bisa terisolasi dari komunitas orang percaya. 我们没办法隔离了，我们没办法从那个信徒群体当中自我隔离。 Jangan merasa diri kita ini terlalu kuat dan kita bisa bertumbuh sendirian. 不要觉得我们实在太强，然后我们可以自己成长。 Tuhan memberikan saudara-saudari seiman di dalam gereja ini untuk kita saling menopang dan saling menguatkan. 上帝给予我们在这个教会当中弟兄姐妹，好让我们可以扶持彼此，彼此来担当。 Jangan malu akui kelemahan dan kerapuhan diri. 不要让我们自己感到很羞愧，我们自己要承认我们自己的无能为力。 Selama rasa malu itu masih terus bercokol dalam diri kita, kita tidak akan mau terbuka. 只要我们的羞愧还是隐藏在我们心里的话，我们就没办法坦然的展开。 Dan akibatnya kita terus menjadi orang munafik di dalam gereja. 我们会不断成为在教会里面假冒伪善的人。 Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. 我们要从耶稣的身上学习。 Nah, tetapi saudara sebetulnya apa yang membuat Tuhan itu sampai merasa sedih dan gemetar setengah mati? 到底是什么东西让耶稣感到很忧伤、很胆怯呢？ Apa yang Yesus alami, apa yang Yesus bayangkan dan rasakan sampai dia membutuhkan dukungan dari murid-muridnya itu? 耶稣所经历的是什么？他所想象的是什么？甚至呢，他需要门徒们的祷告上的支持。 Saudara, apakah itu adalah pengetahuan akan cara matinya di atas kayu salib? 难道是他对他即将要死在十字架上的一个方式呢？ Saudara, kita tahu bahwa salib itu adalah hukuman yang paling sadis di dalam zaman pemerintahan Romawi saat itu. 我们知道，当时候罗马帝国钉死在十字架上是一个最残忍的一个死法。 Ini hukuman yang diberikan kepada orang yang paling hina, yaitu biasanya kriminal atau penjahat kelas kakap. 当时候给予最大的最魁的话的一个惩罚，就是钉死在十字架上。 Dan penjahat itu pun bukan penjahat warga kerajaan Romawi, saudara. 甚至呢，那个最魁的话，最大的最首的话，也不是罗马帝国之人。 Dan saudara, kita tahu bahwa prinsip kematian di atas kayu salib itu bukan karena kehabisan darah. 死在十字架上，并不是因为他流血流到完了那个血而死， Tapi kehabisan nafas. 而是呢他断气。 Orang yang disalib esensinya itu adalah dibuat sakit selama mungkin sampai dia kehabisan nafas. 一个被悬挂在十字架上之人的话，他会给他很痛苦，然后呢能够持久的痛苦，直到他已经没有空气可以吸，断气。 Saudara, apakah siksaan fisik ini yang sebetulnya paling Yesus takutkan? 难道是这样子？肉体上的伤害是耶稣所惧怕的吗？ Saudara, saya rasa ketakutan seperti ini adalah sesuatu yang manusiawi, bukan? 我想说，对于这样肉体的伤痛感到恐惧的话，是很正常的。 Tidak ada orang yang suka atau tidak gentar menghadapi siksaan seperti ini. 没有任何一个人知道眼前即将要面临到这样子一个痛苦的话，没有感到胆怯的。 Tapi saudara, kita bisa melihat bahwa ini bukanlah satu-satunya kegentaran yang Yesus alami. 可是我们可以觉悟到，这并不是耶稣所感到忧伤的部分， Bukan hanya masalah siksaan fisik. 不仅仅只是肉体上的一个即将要面临的疼痛。 Kita bisa melihat di ayat 39. 我们可以看到从第39节那里可以看得到， Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 倘若可行，求你叫自卑离开我。 Saudara, cawan apakah yang dimaksud? 这里所说的悲是什么样子？是什么意思呢？ Beberapa kutipan dari perjanjian lama seperti Yeremia 15, saudara menyingkapkan bahwa ini adalah cawan murka Allah. 耶利米书旧约当中的耶利米书第15章告诉我们，这个悲就是上帝制怒之悲。 Sehingga pada saat penyaliban, sesungguhnya yang terjadi bukan hanya kesakitan fisik dan rasa malu yang Yesus tanggung. 所以呢，当耶稣被悬挂在十字架上的时候呢，并不只是肉体上的疼痛，以及他必须要背负的羞辱而已， Tetapi juga murka Allah atas dosa umat manusia. 乃是他也必须要承受上帝对人类的怒气。 So di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 saya bacakan. 哥林多后书第5章21节，我将为大家读起。
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 哥林多后书第5章21节，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。 Maka saya akan bahas hari ini apa yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Itu ada 3 poin. 耶稣在十字架上所背负的有什么事情呢？就是有3点。 Yang pertama, saudara, yang Yesus tanggung di atas kayu salib adalah kebersalahan dosa umat manusia. 第一点，耶稣在十字架上所背负的第一点就是人类的罪孽。 Saudara, yang lebih buruk dari kesakitan fisik adalah rasa sakit psikologis karena menanggung dosa. 比起肉体上的疼痛，就是我们心灵上的压制，因为我们背负了罪的压制。 Saudara, pengalaman engkau dan saya, kita tahu bagaimana menderitanya kita ketika kita berdosa. 你我都很清楚知道，当我们犯罪的时候呢，我们心里何等的痛苦。 Karena dosa itu menghasilkan rasa bersalah, guilt. 因为呢，当我们犯罪的时候呢，生产出我们有错误感。 Dan rasa bersalah itu bisa menjadi satu beban berat yang menindih hidup kita. 然后呢，这个错误感的话，会变成一个很大的累赘，背负在我们的生命之上，压制我们生命。 Nah, saudara, makin kita bertumbuh di dalam kesucian Allah, semakin kuat perasaan kita untuk membenci dosa. 当我们在上帝的圣洁当中越成长的时候呢，我们会越来越厌恶罪孽。 Saudara, Tuhan Yesus itu mutlak kudus dan Dia membenci dosa dengan seluruh keberadaannya. 耶稣是圣洁的，然后呢，他完完全全的圣洁，并且他厌恶罪孽的。 Maka saudara bayangkan ketika Yesus yang tidak berdosa ini dibuat menjadi dosa, itu artinya seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya. 意思是说，那些无罪的耶稣，他必须要上帝把我们所有的人类的罪孽，把它丢在他身上，让他来背负。 Saudara, hidup di tengah orang berdosa saja sudah membuat kita menderita, bukan? 活在充满犯罪的人当中，我们都觉得很痛苦了。 Saudara, hidup mendengar kabar orang baik dihukum, orang jahat bebas, itu membuat kita sakit dan marah sekali. 我们可以听到义人就是受到惩罚，然后呢，坏人却是得到自由，这样子的讯息的话，我们都已经觉得很不公平，然后很生气了。 Padahal kita berdosa. 我们是个罪人， Apalagi Yesus, saudara. 更何况是耶稣呢？ Hidup di tengah orang berdosa itu pasti menyiksa dia. 活在罪人当中，确实是让他很痛苦。 Tapi saat itu, kali itu, dosa itu sendiri akan dikenakan kepada diri Yesus. 可是呢，当他被悬挂在十字架之上呢，甚至呢，这些人类的罪孽必须要被背负在他身上。 Di atas salib, segala sesuatu yang paling dia benci, itu akan ditimpakan kepadanya. 在十字架之上，他所厌恶的事情，就是他必须要把它背负得起来。 Maka saudara menanggung akibat dosa dari jutaan orang di dunia ini, bahkan hanya untuk sesaat saja, itu membawa penderitaan jiwa yang sangat hebat. 要背负世上所有人们的罪孽，然后即便只有那么一短暂的时间而已的话，就是给予我们心理上有很多的忧愁。 Saudara, yang kedua, 第二点， yang Yesus tanggung di atas kayu salib adalah murka Allah. 耶稣在十字架上所背负的第二点就是上帝的怒气。 Semua dosa manusia itu punya konsekuensi yang tidak terkira, yaitu murka Allah. 人类的罪孽带来的后果就是上帝的怒气。 Saudara, Allah adalah adil, sehingga semua dosa harus diganjar oleh murkanya. 上帝是公义的，所以呢，所有的罪孽必须要按照他的怒气来遇到惩罚。 Maka setiap kita seharusnya menanggung murka Allah di dalam kematian kekal, kematian yang kedua. 所以呢，实际上我们每个人都必须要承受到上帝的怒气，就是承受在永远的死亡里面。 Beberapa bagian Alkitab kita baca menggambarkan hukuman Allah, murka Allah itu sebagai neraka. 在我们几处经文当中，我们可以看到上帝的怒气，他们是用地狱来去形容上帝的怒气。 Digambarkan seperti lautan api, ya, yang untuk menyiksa manusia berdosa yang membangkang kepada Tuhan. 就把它描述成为一个火海来去惩罚那些罪孽的人的。
Saudara, kalau kita baca bagian itu hanya penggambaran dari realita yang lebih besar dari itu. 我们所读的只不过是一个象征而已，是一个画像而已，实际上会比这一切来得更大。 Maka seluruh murka Allah itu yang seharusnya menjadi masa depan engkau dan saya, saudara, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. 所以呢，这些上帝的怒气本来是你我以后即将要承受的，主耶稣已经替我们在十字架上承受了。 So kita tidak tahu betapa dahsyat dan ngerinya murka Tuhan. 也许我们没有办法觉悟到上帝的怒气何等的深奥、何等的恐惧和恐怖。 Tetapi di momen itu, saudara, Tuhan Yesus menanggung murka Allah atas begitu banyak dosa manusia. Dan walaupun hanya sekejap, sudah menimbulkan ketakutan yang amat dahsyat. 在那个时候，即便只有那么一短短的时间，耶稣在十字架上，他必须要背负的世界上所有的人对上帝对于世界上所有的人的怒气，所以即便只有那一短短的时间，让他真是感到非常的恐惧。 Maka di saat itu, saudara, ketika Allah menumpahkan murkanya, Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. 当上帝把他的怒气把他降临下来的时候呢，耶稣感到他与父的隔绝。 Sampai kemudian Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 甚至呢，耶稣在十字架上的时候，他喊着说：“我的主，我的神啊，你为什么离我而去？” Sepanjang hidupnya dalam dunia ini, selalu dia berdoa, dia mengatakan, Bapakku, Bapakku. 耶稣在整个世界上，他祷告的时候呢，他不断的跟父来连结关系。他祷告这样说：“我的父啊，天上的父啊。” Tetapi saat dia disalib, sudah dia mewakili orang berdosa dan dia memanggil Bapaknya itu sebagai Allahku. 可是当他背负人们罪孽的时候呢，他称了他的父成为我的主，我的神啊。 Pribadi Allah Bapa selama ini menjadi sumber kekuatannya selama hidup di dalam dunia. 他活在这个世上，父的位格已经成为他力量的资源。 Sosok Allah Bapa itu menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasannya. 父成为他的心灵上的满足与喜乐。 Tapi di momen itu Allah Bapa memalingkan wajahnya karena dia tidak tahan melihat dosa. 可是呢，在那一刹那，因着人们的罪孽，父没办法来去看他，就是回避了。 Sesuatu misteri yang engkau dan saya tidak pernah bisa mengerti. 这就是你我永远无法了解的。 Tapi itulah yang diderita oleh Yesus. 这就是耶稣的苦难所背负的疼痛。 Maka saudara, yang ketiga, apa yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib? 第三点，耶稣在十字架上所背负的是， Saudara, suatu perasaan kesepian yang amat dalam. 就是很孤独的感觉。 Saudara, kita sudah tahu bahwa pada saat Yesus ditangkap, murid-muridnya itu meninggalkan Yesus. 我们知道，当耶稣被捉拿的时候呢，门徒们就是离他而去。 Yudas Iskariot mengkhianatinya dengan sebuah kecupan. 犹大是用了一个亲吻这个举动来卖他。 Petrus menyangkalinya 3 kali. Demi Allah, aku tidak pernah kenal orang itu. 彼得3次否认他，我奉主名，我不认识那个人。 Dia mengalami penolakan dari orang-orang terdekat. 他透过他离他最近的人的拒绝， Dia bahkan mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. 甚至呢，他经历了他与上帝的隔绝。 Statistik menunjukkan berapa banyak orang yang depresi karena kesepian. 我们可以知道，统计数告诉我们，有多少的人在一个孤单当中遇到死亡的。 Dan bahkan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya karena rasa kesendirian yang amat sangat. 因为感到孤独的不少的人就是自杀了。 Saya mencari sebuah data, saya menemukan bahwa resiko kematian yang disebabkan oleh rasa kesepian itu lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh obesitas. 肥胖症所带来的死亡率跟孤独的所带来的死亡率来的还要低。 Bahkan lebih tinggi daripada orang yang merokok 15 batang rokok setiap harinya. 甚至呢，孤独的死亡率比一个人一天当中抽了15根烟的死亡率来的还要高。 Maka saudara, kita tidak bisa membayangkan apa yang Yesus hadapi saat menghadap
menanggung beratnya beban dosa seluruh dunia sendirian. 所以呢，我们也可以想象到，当耶稣背负了所有世界上所有的人的罪孽的时候，他如何的孤单。 Saudara, inilah cawan penderitaan yang membuat Yesus getar dan teramat sangat sedih. 这就是耶稣所说的悲，这个悲让他感到很胆怯，让他很忧伤的。 Saudara, bayangan itulah yang membuatnya rebah dan berdoa kepada Allah Bapa dengan segala kerendahan hati. 就这样子的一个，他对这样子的一个情况，而是来到父的面前来祷告。 Jikalau sekiranya mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 倘若可行，求你叫这杯离开我。 Kalau saja ada cara lain manusia diselamatkan. 如果有其他方法，人类可以获救的话， Namun Yesus mengakhirinya doanya dengan kalimat yang sangat penting. 可是呢，耶稣却是用了这么一句很重要的一句来做了他的结束祷告。 Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 然而，不要照我的意思，只要照你的意思。 So pada akhirnya Yesus tahu bahwa Bapa tidak menghendaki cawan itu lalu daripadanya. 耶稣很清楚知道父不愿把那一个杯离他而去， Dan Yesus pun kemudian taat kepada kehendak Bapa. 耶稣也顺服了父的旨意。 Maksud saya sangat percaya bahwa di dalam pergumulan yang amat hebat itu, Allah Bapa memberikan kekuatan kepadanya untuk Yesus maju dan menggenapi misinya. 我相信在那么大的挣扎当中，父给予耶稣力量，使耶稣能够去成全他的使命。 Maksud di bagian terakhir, apa yang kemudian bisa menjadi respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan pagi ini? 然后呢，我们对主今天早上的话语应当有怎么样的回应呢？ So saya usulkan dua hal. 我建议两件事。 Yang pertama, saudara, dalam persiapan menjelang peringatan Hari Jumat Agung ini, mari minta Tuhan penuhi hati kita dengan rasa syukur, rasa sukacita, dan penyembahan. 迈入受难节之前，我们要求上帝自己来以喜乐的心、感恩的心来充满我们，好让我们可以敬拜他。 Saudara, kita yang berdosa ini pada dasarnya adalah musuh Tuhan. 因为我们这些罪人的话，原本就是以上帝为敌的。 Kita ini tidak pernah mau kembali kepada Tuhan. 我们的本质是我们不愿意回到上帝面前， Dan tidak pernah terpikir kepada kita minta Tuhan menebus dosa kita. 我们也从来不会想过求上帝自己来拯救我们的罪孽。 Maka saudara, semua ini inisiatif daripada Tuhan Yesus. 这一切都是上帝主动的。 Jikalau Yesus tidak mau minum cawan itu, Rupa- tidak ada Jumat Agung. 如果今天耶稣不愿意来喝、不愿意来领取那个杯的话，今天就是没有受难节。 Jikalau tidak ada Jumat Agung, kita semua ini sedang antri menuju kebinasaan yang kekal. 如果呢没有受难节的话，你我都是正在排队要进入永恒的死亡。 Jikalau Yesus tidak mau minum cawan itu, hidup kita tidak ada artinya. 如果耶稣今天不愿意来领受那个杯的话，你我的生命就毫无意义。 Kita akan menanggung akibat dosa, kita akan menanggung murka Allah, kita akan terpisah dari sumber hidup itu selama-lamanya. 我们必须要承受上帝的怒气，我们必须要承受上帝的承受我们的罪孽，承受上帝的怒气，并且我们会永远与上帝隔绝。 Dan itulah yang adil. 这就是何谓的公平。 Tapi bersyukur Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. 可是呢，今天我们要感谢主，因为耶稣来到这个世界上，并且死在十架之上。 Itulah satu-satunya cara keselamatan, tidak ada jalan lain. 这就是唯一获救的道路，没有其他任何的捷径。 Dan mari bersyukur karena Yesus mau menanggung hukuman dosa kita di Jumat Agung itu. 我们要向上帝相感恩，因为耶稣愿意在受难节当中来背负我们的罪孽， Dia rela menanggung murka Allah. 他愿意来背负上帝的怒气， Dan dia rela menderita semua itu sendirian. 甚至呢，他愿意孤单的、孤独的来去承受这一切。 Yang kedua, saudara, 第二点， mari kita belajar bersama untuk taat kepada kehendak Allah. 我们一同来学习顺服上帝的旨意。 Salah satu doa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami berbunyi demikian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
耶稣在主祷文当中教导我们的祷告有一则就是如此，就是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Dan kita melihat bahwa Yesus bukan hanya mengajarkan doa itu, tapi dia melakukannya di Taman Getsemani ini. 我们看到耶稣不仅仅只有教导我们如此祷告，甚至呢，在客西马尼园这个地方的时候呢，他把这个祷告活出来。 Dan saudara, seharusnya itu menjadi doa kita juga sebagai orang percaya. 但愿这也是成为我们这些信徒们的祷告。 So, sebelum engkau dan saya menjadi orang Kristen, 在你我成为基督徒之前， kecenderungan manusia berdosa kita adalah menjadi tuan atas hidup kita sendiri. 我们本来都是很愿意、很乐意的成为我们自己生命之主。 Kita melakukan apa yang kita mau dan kita tidak peduli dengan kehendak Allah. 我们所做的是要满足我们自己的欲望，我们根本对上帝的旨意是毫无关心的。 Tetapi sesudah kita menjadi orang percaya, seharusnya sikap hati kita diubahkan. 可是呢，当我们已经成为信徒之后呢，我们的心应该是被改变的。 Seharusnya engkau dan saya mulai lebih mengasihi Tuhan dan rindu melakukan kehendak-Nya. 你我应当更爱上帝，并且来渴望执行他的心意。 Saudara, maka pertanyaannya hari ini, apakah kita masih punya kerinduan itu? 今天的问题是否我们依然拥有这样子一个渴望呢？ Seringkali apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tidak selaras dengan yang menjadi keinginan kita. 往往呢，上帝的旨意跟我们的欲望，我们所要的是没办法平行的。 Maka seharusnya doa kita itu diwarnai dengan pergumulan untuk mengenali dan taat kepada kehendak Bapa. 所以呢，我们的祷告应该是要充满着来去知道，充满着挣扎来知道我们的问题，并且我们如何来顺服上帝父的旨意。 So, bagaimana dengan kehidupan doa kita saat ini? 今天我们的祷告生活是如何呢？ Apakah kita hanya dipenuhi dengan permintaan dan memuaskan seabrek kebutuhan keinginan kita? 难道我们祷告只是不断的要求上帝自己来满足我们一大堆的欲望而已吗？ So, tentu itu bukan hal yang salah. 这样子的祷告也许不是错的祷告。 Kalau kita bukan minta sama Tuhan, kita minta sama siapa lagi? 如果今天我们有需要，我们不是向上帝要求的话，我们还可以向谁要求呢？ Tetapi seberapa sering kita berdoa dan kita bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? 可是呢，当我们祷告的时候，我们有多少次、有多少数，我们问上帝说：“主啊，你的旨意是什么呢？” Seberapa sering kau dan saya bergumul minta kita bisa mentaati kehendak Dia? 你我有多少次祷告，求上帝自己来帮助我们，好让我们可以明白并成全他的旨意呢？ Saudara, ingatlah bahwa dunia ini, firman Tuhan mengatakan, sedang lenyap dengan segala keinginannya. 要记得主的话语告诉我们说，这个世界上以及他所欲望在里面所要的，都是即将要正在走在灭亡之路之上。 Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 唯有行上帝话语的人永远长存。 Saudara, kehendak Tuhan itu bersifat kekal. 上帝的旨意是永恒的。 Yang terpenting di dalam dunia ini bukanlah seberapa banyak yang kita kumpulkan. 在这个世上最重要的是我们所需要的有多少个东西。 Yang terpenting adalah bukan seberapa banyak prestasi yang kita bisa raih. 也不是说在这个世上我们可以获得有多少的成就， Seberapa tinggi status atau jabatan yang bisa kita tempati. 也不是说在这个社会上我们可以得到的地位有多么的高。 Tetapi yang terpenting adalah apakah kita melakukan kehendak Allah. 最重要的是我们是否执行了上帝的旨意。 Orang seperti apakah Tuhan Yesus? 主耶稣是怎么样的一个人呢？ Saya percaya dia bukan orang yang sukses menurut ukuran dunia. 我相信以世界的眼光来衡量他的话，他并不是一个成功的人。 Yesus seumur hidupnya itu miskin. 他一生当中是贫穷的， Anak seorang tukang kayu. 木匠之子， Dia tidak pernah punya rumah sampai dia mati. 直到他死的话也没有房屋， Tidak punya jabatan apa-apa. 在社会上也没有地位， Dan dia mati dengan cara yang paling hina dan paling mengenaskan. 甚至呢，他以最卑微的方式死。 Tetapi kehidupan Yesus menjadi contoh bagaimana kehendak Allah digenapi secara sempurna. 可是呢，耶稣的一生已经成为了一个榜样，上帝的旨意如何的完整的、完全的成全在他身上。 So, mari minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa peka mengenali kehendaknya dan kita boleh bergumul untuk melakukannya.
求上帝来帮助我们，好让我们可以敏锐知道上帝的旨意是什么，并且我们可以来去将他的旨意执行出来。 Kiranya di dalam persiapan hati kita menjelang Jumat Agung ini, 但愿迈入受难节之前， biarlah jiwa kita dipenuhi dengan rasa syukur. 但愿我们的心可以以感恩不断的来被充满， Dan biarlah kita punya kerinduan semakin kuat untuk menaati kehendaknya seumur hidup kita. 但愿我们能够拥有跟坚定不移的立志，要明白他对我们生命上的旨意。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, biarlah saat ini kami boleh diam di hadapan-Mu. 主啊，但愿这时候我们可以安静在你的面前， Kami boleh membaca lagi, melihat betapa gentarnya Yesus menghadapi salib itu. 我们可以再度来读、来思考，当主耶稣面临到十字架的时候，他如何的胆怯、忧伤。 Dan kami sadar Tuhan itu semua karena dosa kami. 主，我们觉悟到这一切都是因为我们的罪孽。 Semua kejahatan kami dan murka Allah yang pantas kami dapatkan, Tuhan Yesus tanggung di hari Jumat Agung itu. 主啊，在受难节的时候，你已经背负了我们的罪孽，并且呢，上帝之怒是应当我们要背负的之怒。 Tuhan, bawalah ke hati kami terus menghayati cinta Tuhan yang tanpa batas itu. 主啊，求你带领我们，可以更潜入的、深入的明白上帝无限的爱。 Diamlah sungguh Tuhan, hidup kami boleh dipuaskan, jiwa kami boleh bersyukur karena Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. 但愿我们的灵魂可以被满足，我们不断的向你献上感恩。 Dan biarlah rasa syukur itu boleh kami ekspresikan, kami boleh miliki setiap hari. 但愿我们可以把这个感恩不断的涌流活出来，每一天都能够活出来。 Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa balas cinta Tuhan. 因为我们觉悟到，我们从来没有办法来回应上帝的爱。 Dan kiranya Engkau perbaharui komitmen kami Tuhan untuk taat kepada kehendak-Mu. 求你不断的来更新我们的立志，好让我们可以顺服上帝的旨意。 Kami mengakui begitu gampangnya Tuhan, hati kami itu terpikat oleh apa yang ada dalam dunia ini. 主，我们必须要承认，我们心很容易的被世上所呈现给我们的套住。 Kami begitu punya mungkin segudang ambisi yang ingin kami kejar. 也许呢，我们有很多的欲望，我们想要追求的。 Padahal semuanya itu sementara. 主啊，这一切都是暂时的。 Tuhan, beri kami kepekaan untuk mengenali kehendak-Mu. 给予我们敏锐，好让我们可以明白你的旨意。 Bawa kami Tuhan untuk mulai mentaatinya. 带领我们也是可以顺服你的旨意， Sehingga Tuhan, ketika kami boleh berhadapan dengan Engkau nanti, 使得当我们与你面对面的时候， Engkau boleh berkenan atas hidup kami. 我们生命是你可以你可以透过我们生命感到满足。 Terima kasih ya Bapa. 父，感谢你， Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。